Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam sesi sinopsis setiap juzuk daripada juzuk-juzuk Al-Quran. Alhamdulillah, pada malam ni kita akan bersama-sama untuk melihat juzuk yang ke-17 insya-Allah. Sempena kita telah sampai kepada 17 hari bulan Ramadan dan nuzul Quran, maka kita cuba untuk melihat apakah yang dikandung ataupun yang ada di dalam juzuk yang ke-17 ini daripada Al-Quran. Apa yang kita sebutkan ini adalah merupakan salah satu daripada ijtihad yang disebutkan oleh ulama-ulama lah. Tidak semestinya ada satu perkara yang tetap, yang maknanya tidak boleh diijtihadkan oleh ulama-ulama yang lain juga. Mungkin kita sahabat-sahabat semua akan mendengar mungkin dari persepsi yang lain, dari perspektif yang lain terhadap setiap daripada juzuk Al-Quran ini kandungannya. Maka ini hanyalah apa yang kita mampu, yang dicatatkan oleh beberapa ulama-ulama kita. Jadi juzuk ini ataupun kita katakan apa ni yang sedang kita baca, yang sedang kita lihat pada malam ni adalah mengandungi dua surah, iaitu yang pertamanya adalah surah Al-Anbiya dan yang keduanya adalah daripada surah Al-Hajj. Jadi surah Anbiya ini adalah surah Makkiyah dan surah Al-Hajj ini adalah merupakan campuran. Ada ayat-ayatnya turun di Mekah dan ada ayat-ayatnya turun di Madinah. Sebagaimana namanya adalah Al-Hajj. Kita lihat yang pertama dulu. Surah yang pertama yang terkandung di dalam juzuk yang ke-17 ini iaitu surah Al-Anbiya. Sebagaimana namanya bermakna Nabi-Nabi. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan banyak nama-nama Nabi yang ada di dalam surah ini. Dan sebagaimana juga ulama-ulama mengatakan bahawa tema kepada surah ini iaitu surah Al-Anbiya ini adalah temanya adalah iaitu peranan Nabi-Nabi. Dan peranan-peranan Nabi-Nabi ini ialah satu sahaja, iaitu inzar dan juga basyiran wa nazira, memberi khabar gembira dan juga memberi khabar yang menakutkan, iaitu bukan menakutkan manusia, tetapi artinya memberi ancaman jika sekiranya mereka ini melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak mahu beriman, maka inilah dia perkara-perkara yang akan terkena kepada mereka. Jadi semua nabi-nabi ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah ini, iaitu bermula dengan Nabi Nuh AS, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Harun, Nabi Yunus, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayyub, Nabi Ismail, Nabi Zulkifli, Nabi Zakaria dan lain-lain lagi. Semuanya itu adalah membawa satu mesej yang sama, iaitu mesej mereka apa? Iaitu mesej mereka adalah membawa manusia kepada Islam. Jadi oleh kerana mesej mereka ni sama, maka apa yang mereka hadapi juga adalah sama, iaitu mereka menghadapi kaum penentangan daripada kaum mereka yang menentang apa yang mereka bawa ni. Dan Allah Subhanahu Taala ceritakan secara ringkasnya di dalam surah ini, di dalam surah Al-Anbiya ini. Perkara-perkara lain juga yang kita dapat lihat bahawa mereka semua ni berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan doa mereka dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang digambarkan. Insya-Allah sahabat-sahabat semua boleh tengok dalam surah ini. Antara lain lagi iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memberi peringatan terhadap hari kebangkitan, dan kemudian Allah Taala juga menyebutkan tentang kemuliaan orang-orang yang mengikut Al-Quran sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang ke-10 surah ini, surah Al-Anbiya ini. Dan seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala juga membentangkan beberapa perkara, iaitu perbincangan secara logiknya, logik akal, makna cuba fikir sikit. Dan juga Allah Ta'ala menyebutkan juga dalil-dalil hissi. Dalil hissi maknanya dalil-dalil yang dapat ditangkap oleh panca indera. Maknanya dari segi segala-gala apa yang ada di keliling manusia ni, cuba lihat sikit. Kerana apa? Kerana semua itu adalah menyaksikan keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sepatutnya manusia lihat, diajar oleh Allah, disarankan oleh Allah di dalam surah Al-Anbiya ini. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan juga tentang bagaimana kisah, dan secara panjang juga Allah Ta'ala sebutkan di sini kisah Nabi Ibrahim AS yang memecahkan berhala kaum dia, dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya menyelamatkan mereka
kerana kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih hebat daripada semua kekuasaan makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Jadi kesudahannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang orang-orang musyrik ini dan tuhan-tuhan mereka yang tidak mampu dan sebagainya. Jadi itu lebih kurang yang dapat kita lihat daripada surah Al-Anbiya, yang namanya Anbiya dan temanya adalah merupakan kesatuan dalam apa yang disampaikan, kesatuan misi yang disampaikan oleh Nabi-Nabi sejak daripada permulaan Islam lagi. Kemudian seterusnya kita beralih kepada surah yang kedua. Surah yang seterusnya dalam juzuk ini iaitu surah Al-Hajj. Dalam juzuk ini kita lihat daripada ayat 1 sehingga ayat 78. Surah Al-Hajj ni, dalam surah ini yang bertemakan, surah ini temanya apa? Temanya adalah iaitu peranan haji dalam membina umat. Sebagaimana yang disebutkan oleh ulama-ulama tafsir bahawa surah Hajj ini sebenarnya adalah satu surah yang hebat. Kerana apa? Kerana dia mengandungi segala bentuk-bentuk turunnya, keadaan-keadaan turunnya. Yang pertama contohnya ialah ada yang turun di Mekah, ada yang turun di Madinah, dikumpulkan dalam surah Al-Hajj ini. Kemudian yang keduanya ialah malam dan juga siang. Ada ayat-ayat yang turun pada waktu malam, ada ayat-ayat yang turun pada waktu siang, ada di dalam surah ini. Dan begitu seterusnya, ada ayat-ayat yang turun semasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bermukim, iaitu berada bertempat di Madinah Al-Munawwarah. Dan ada juga ayat-ayat yang Allah Taala turunkan semasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam pemusafiran, masa dalam perjalanan. Jadi artinya surah ini adalah satu surah yang hebat dengan temanya, namanya Al-Hajj. Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan tentang peranan haji yang besar, iaitu apa sebenarnya haji ini kepada umat Islam, dan sepatutnya orang Islam sepatutnya tahu. Jadi kita tengoklah kehebatan dari sudut namanya. Tidak ada rukun Islam yang lain mempunyai nama, mempunyai satu surah yang khusus. Tidak ada surah solat, tidak ada surah puasa, tak ada surah zakat, tapi ada surah yang bernama Al-Hajj. Jadi inilah kepentingan haji. Jadi Allah Ta'ala sebutkan, ceritakan di sini. Tapi permulaan surah ini dimulakan dengan menyebutkan tentang kedahsyatan hari kiamat. Jadi Allah SWT sebutkan itu. Kemudian Allah Ta'ala peringatkan juga supaya kita ini jangan menjadi pengikut kepada syaitan. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan juga, iaitu orang-orang yang mengingkari kebangkitan ini, sepatutnya mereka ini melihat kepada apa? Kepada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh menghidupkan bumi yang mati. Makna bumi itu mati, tiba-tiba dia boleh hidup balik kan. Jadi itu adalah tanda kekuasaan Allah. Jadi apalah susah sangat kalaulah dunia orang yang dah mati ni Allah Taala nak hidupkan balik. Satu benda yang mudah kan. Jadi kemudian selepas daripada itu, Allah Subhanahu Wa Taala juga mula menceritakan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan haji. Jadi ada hukum-hukum berkaitan dengan haji, apakah sunat-sunat yang berkaitan dengan haji, dan apa yang penting ialah semasa mengerjakan haji ini ialah dia bukanlah hanya satu benda yang zahir semata-mata. Pergi melontar, pergi tawaf, pergi Arafah dan sebagainya, itu adalah pergerakan anggota badan. Tetapi yang perlu difokuskan juga ialah masalah hati, masalah perasaan. Kenapa kita buat benda-benda ni semua? Jadi Allah SWT sebutkan di dalam surah Al-Hajj ini. Kemudian Allah SWT sebutkan juga tentang syiar. Jadi dalam agama ini, dalam agama kita ni, dalam Islam ni, Allah Ta'ala ajarkan, iaitu ibadah kita, perhambaan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam dua bentuk sebenarnya. Bentuk yang pertama adalah itu dalam hati kita, iaitu kita tunduk kepada Allah, kita beribadah kepada Allah melalui hati, iaitu rendah diri kita kepada Allah, kita ada takaburnya, kita ni hamba kepada Allah dan sebagainya. Tapi ada satu lagi ialah dinamakan sebagai asy-sya'air, ataupun dinamakan juga sebagai al-ma'alim, iaitu petunjuk-petunjuk, benda-benda yang boleh dilihat. Daripada sinilah nama lahirnya lah, iaitu adanya As-Safa dan juga ada Marwah. Allah Ta'ala sebut ini adalah min sya'airillah. Kemudian adanya masjid, adanya pergerakan sembahyang, ada kebersamaan solat jemaah dan sebagainya. Maka
haji itu sendiri adalah merupakan satu syiar yang boleh nampak kepada orang-orang yang tidak Islam ini, yang belum Islam lagi, supaya inilah dia kehebatan Islam. Jadi sepatutnya orang Islam memahami perkara ini bila mereka ni buat haji, bahawa haji ini sebenarnya. Jadi insya-Allah kan kita harapkan kepada sahabat-sahabat semua yang nak menunaikan haji, bila-bilalah akan datang, tahun ni ke tahun depan ke tahun depan dalam keadaan Covid dah tak ada, nanti mungkin lebih mudah lagi untuk pergi haji ramai-ramai. Jadi ingat, semua mestilah mempelajari juga, bukan hanya mempelajari apa nak dibaca, apa nak dikata, apa nak dibuat bagaimana, tapi dalam masa yang sama selepas itu mereka hendaklah memahami kenapa kita buat macam ni dan apakah ibadah hati yang perlu kita berikan semasa kita melaksanakan ibadah haji. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan dalil-dalil kekuasaannya di alam ini yang boleh dilihat, dan juga tentang hari kebangkitan. Dan yang terakhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menutup surah haji ini dengan satu perkara yang sangat-sangat indah lah bagi kita, iaitu apa? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan satu ayat yang insya-Allah kan saya akan cuba baca insya-Allah kan, supaya kita semua akan dapat dapat melihat bagaimana surah Al-Haji ini dia memberi satu benda, satu perkara yang sangat-sangat baik yang perlu semua kita faham, iaitu apa? Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan saya akan cuba baca insya-Allah di hujung surah Al-Hajj ini, iaitu ayat yang ke-78. Allah Taala sebutkan wajahidu, minta maaf ayat 7, start daripada ayat 77 lagi. Allah SWT berkata, ya ayyuhallazina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, kalau kamu nak berjaya, maka hendaklah kamu yang pertama rukuk, yang kedua sujud, dan hendaklah kamu memperhambakan diri kepada Allah Ta'ala Tuhan kamu, dan hendaklah kamu melakukan kebaikan. Tapi tak habis bukan sampai situ saja. Seterusnya Allah Ta'ala sambung dengan ayat yang ke-78, iaitu apa? Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Selepas daripada kamu sembahyang, lepas daripada kamu berpuasa, kamu bersujud, kamu rokok, kamu beribadah kepada Tuhan kamu, selepas kamu ini melakukan kebaikan, maka hendaklah kamu berjihadlah kamu fillahi haqqa jihadi, dengan sebenar-benar jihad. Huwajtabakum, ingatlah Allah Ta'ala telah memilih kamu semua. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, dan Allah Ta'ala tak jadikan dalam agama yang dia tetapkan ni, yang disuruh kita buat ini, jangan buat itu, tak ada. Semua benda itu tak adalah, bukanlah untuk menyusahkan kita. Wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj, tak ada dalam agama ni yang menyusahkan. Millata abikum Ibrahim, ini semua adalah merupakan apa yang kita ikut, apa yang kita buat. Inilah dia yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dulu. Wa sammakumul muslimin min qabl, dialah yang menamakan kamu muslim sejak daripada awal lagi, bukan sejak daripada Nabi Muhammad, tapi sejak dulu lagi. Wa fi hadza liyakuna ar-rasulu syahidan alaikum, supaya dengan ini semua Rasul akan menjadi saksi kepada kamu. Saksi apa? Iaitu saksi dia telah menyampaikan kepada umatnya. Dia telah menyampaikan Islam ini, apa yang Allah Ta'ala beri kepada dia telah sampaikan kepada kita semua. Wa takunu syuhada'a 'alan nas, dan kemudian kita pula bertanggungjawab selepas daripada Nabi untuk menjadi saksi kepada manusia yang lain. Maknanya apa menjadi saksi itu? Iaitu kita hendaklah menyaksikan bahawa hai manusia semua, aku dah sampaikan. Iaitu kita bertanggungjawab untuk menyampaikan kepada umat manusia, supaya nanti manusia pada hari kiamat tak ada alasan lagi untuk mengatakan kami tak pernah dengar, kami tak pernah tahu, kami tak pernah kenali Islam ni, tak ada orang beritahu kepada kami Islam. Pada masa itu kita akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita katakan bahawa tidak, kami telah menyampaikan. Wa takunu syuhada'a 'alan nas fa aqimus solah. Allah Taala ulang sekali lagi, tegakkanlah sembahyang. Wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Wa tasimu billah, dan kamu berpegang teguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Huwa maulakum, dialah maula kamu. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir, dia adalah sebaik-baik maula dan sebaik-baik an-nasir. Setakat itulah saja. Insya-Allah kita akan masuk, nanti akan datang, dalam sesi akan datang, juzuk yang ke-18 insya-Allah. Setakat itu aku qauli hadza wa astaghfirullah.
Astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.